Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah sekalian. Alhamdulillah syukur pada Allah SWT kerana pada pagi ini kita dapat berjumpa lagi dalam kuliah tafsir kita. Dalam renung beberapa ayat berkaitan dengan ibadah puasa dan amalan-amalan yang akan mempertingkatkan penilaian diri kita di sisi Allah SWT. Ingat ya, nak tahu kedudukan kita di sisi Allah, maka lihatlah kedudukan Allah di sisi kita. Bagaimana akhlak kita dengan manusia, kerana akhlak dengan manusia ni juga mempertautkan akhlak kita dengan Allah SWT. Jadi baik, seperti biasa saya galakkan tuan-tuan buka tafsir Ibn Katsir. Yang belum miliki boleh miliki dengan menghubungi Ustazah Nurilis, Ustazah Umi Fatih, yang rajin bersama kita dalam kuliah pada waktu ni. Yang mulia Raja Rozdin, Ismail Amin, Al-Hasan, semua sahabat yang hadir. Ya Paris, Alhamdulillah syukur ya. Tolong share pada teman. Kalau kita bagi kat 10 orang, daripada 10 orang tu 5 orang, 2 orang, 3 orang, 1 orang pun dapat beramal, maka bagi kita jariah ilmu. Saya nak cerita pada tuan-tuan satu ketika ya. Ada seorang ulama nak pergi berdakwah, tempatnya jauh sekali. Maka dia pun pergilah menaiki kenderaan 18 jam baru sampai. Perahu batu ya, sangat jauh. Jalan padang pasir, tak ada tempat berhenti. Peristiwa ni berlaku di Hijaz. Maka dia pun sampai ke tempat itu. Razina, Al-Hasan, sahabat dekat TikTok yang baru like saya, yang baru menyertai kita kat sini. Biasa saya galakkan tuan-tuan, kita datang ni untuk majlis ilmu ya. Bersihkan hati kita. Ilmu ni ibarat ubat untuk hati yang berpenyakit. Tapi kalau kita tak serasi dengan seorang doktor tu, tak payahlah kita jumpa dia. Jadi nasihat saya kepada tuan-tuan yang kurang senang pendekatan saya, tak payahlah berada kat sini. Jangan gunakan ayat-ayat yang pedih pada orang lain. Saya tak kenal tuan-tuan pun. Tuan-tuan tak perlulah kutuk ke, cela ke, apa-apa kat sini. Tuan-tuan tak serasi, tuan-tuan cari majlis ilmu yang lain. Kita tak paksa ya. Jadi tuan-tuan boleh kongsikan. Maafkan saya bagi sahabat yang cinta ke ilmu. Maaf saya atas kata-kata ni. Ya, kerana kalau kita lihat, maka ulama ini pun pergilah berdakwah jauh. Beribu batu dia pergi. Tiba kat tempat tu merupakan tempat orang-orang badui. Orang badui ni kehidupannya serba sederhana, iaitulah dia kerja jaga kambing, jaga unta, padang pasir. Kais pagi makan pagi, petang-petang dia pun tak kisah. Mereka banyakkannya memang orang Islam lah. Kalau kita banding dengan penduduk asal kat negara kita, ada sebagainya bukan Islam kan. Farin Safal Salan, sahabat dimuliakan Allah sekalian tolong jemput kawan-kawan kita lain mungkin dalam perjalanan ke tempat kerja. Mungkin ada yang sedang mandu, boleh dengar sambil isteri pegang handphone. Mungkin yang dah hantar anak pergi sekolah, sambil nak berehat tu kerana qiyamul lail malam tadi sebagai contohnya, boleh kita dengar sama majlis ilmu ni. Harap dengar tolong bagi respon. Dengar ke tak dengar, jelas ke tak jelas suara. Halo salam semua. Wazir Jimat, salam. Barakallahu fikum, Salihuddin. Bagi siapa yang nak bertanya boleh tanya direct, insya-Allah nanti saya jawab insya-Allah, izin Allah Taala. Rahim Acik, Nusia Yaakob, Nuasyikin. Saya masih lagi belum pandai mengendalikan Facebook dan juga TikTok. Ampun maaf tuan-tuan nak menyertai. Jelas suara Alhamdulillah. Terima kasih Yusuf Al-Khalil. Terima kasih Bon. Terima kasih Nur Iman. Barakallahu fikum. Terima kasih semua yang share, yang dengar Surati Cherop. Nusia Yaakob dengar ke? Okey, Rahim Sanusi. Terima kasih. Jazakumullah wa anna kulla khair. Maka dia pun pergi berdakwah. Dakwah kat situ orang-orang badui tak mendengar sangat kuliahnya. Duduk sembang, isyak shisha pun ada. Maka dia pun berceramah sejam, dia pun pulang. Dalam hatinya menggerutu, mikirkan orang ni tak hormat majlis ilmu, tak hormat aku. Tak mengapalah. Dia cuba untuk pujuk dirinya Nurul Ismail Al-Hasan. Barakallahu fikum. Si Hajar Abdul Aziz. Barakallahu fikum. Maka kemudian setahun kemudian dia dapat jemputan lagi ke tempat yang sama. Hatinya fikir lagi, sarang rasa stres nak pergi. Tapi dia pujuk dirinya, kau ni pergi sampai ke ilmu lah, lebih-lebih kau serah pada Allah lah. Kan Nabi menyatakan la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kalau Allah memberi hidayah kepada seseorang daripada kamu dengan sebab apa yang kamu usahakan, lebih daripada dunia seisi kandungnya. Seorang boleh cukup tuan-tuan, kita bukan cerita beramai-ramai. Ada pendakwa yang mampu mengumpulkan ramai pengikut dan juga orang yang mencintai ilmu. Alhamdulillah syukur, itu kelebihan yang Allah berikan. Tak semua orang ada kelebihan itu. Tapi bagi kita yang tak ada pengikut, tak ada masalah. Moga-moga daripada 100 orang, 200 orang yang dengar ni, ada seorang dua berubah pun Alhamdulillah dah cukup baik dah. Jadi ulama' dia pergi dah kali kedua.
Sampai kat tempat majlis ilmu itu, dia menyampaikan ilmu, dapati benda yang sama juga berlaku. Yang tak pedulinya, yang duduk bersembang, lebih ramai daripada yang beri perhatian. Maka ulama ini pun fikir, Allah, aku rasa penat lah berdakwah, aku tak mahu datang dah. Habis saja majlis ilmu untuk tahun yang kedua, kali yang kedua tu, dia pun nak beredar pulang. Tiba-tiba datanglah seorang bertemu dengannya. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada Tuan Guru kerana 365 hari yang lalu, setahun yang lalu ketika Tuan Guru datang kat sini, setahun lalu lah, Tuan Guru telah mengajar saya satu zikir. Dengan zikir itu saya mengamalkannya. Saya dah ajar zikir ini semalam pada tuan-tuan. Subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Alhamdulillah semua. Apa hukum baca Al-Quran semasa uzur, haid dan juga junub? Jazakumullahu khairan. Membaca Al-Quran dalam keadaan junub hukumnya haram. Ya, perempuan yang uzur sebagai contohnya boleh berzikir, berdoa. Baca Al-Quran dalam keadaan uzur ataupun haid ini, berjanabah, berhadas besar maksudnya, hukumnya haram. Terima kasih. Terima kasih Mas. Barakallahu fikum. Terima kasih. Terima kasih semua sahabat yang bersama Ikin Al-Wasi'. Alhamdulillah semua. Baik. Jadi itulah dalam hidup ni, kita kena tahu ilmu, belajar ilmu, dan siapa yang dapat ilmu amalkan. Kalau semua manusia tak mendengar, hanya mendengar tapi tak mengamalkan, tak ada masalah. Yang mendengar tu, bagi yang menyampaikannya sudah menjadi pahala besar kepadanya. Ustaz masa muda banyak puasa tinggal, boleh ke niat qada sekali dengan puasa 6 dan niat sekali puasa Isnin? Boleh hukumnya. Kita buat puasa 6, niat qada sekali, insya-Allah boleh. Seperti dinyatakan oleh para ulama dalam mazhab Syafi'i, contohnya dalam Mughni Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, ada dinyatakan demikian. Syekh Ramli. Baik, kembali kita kepada ayat 262, 263, 264 surah Al-Baqarah. Bagi tuan memiliki tafsir yang kasir, yang sangat saya galakkan tuan-tuan untuk milikinya. Dapatkanlah tuan-tuan satu set sebagai pelaburan akhirat kita. Adalah peningkatan Ramadan untuk kita, ada ilmu yang ditambah, yang disuburkan. Memiliki tafsir yang kasir ni, alhamdulillah pertama kali dalam bahasa Melayu tau. Terbalik ni, tapi tuan-tuan dia baca kan. Tafsir Ibn Katsir pertama kali kami terjemahkan dalam bahasa Melayu. Belum ada lagi dalam bahasa Melayu. Ada sebahagian tuan-tuan baca bahasa Inggeris, baguslah. Cuma ni bagi tuan-tuan yang tak kemampuan baca bahasa Arab, kami ada dalam bahasa Melayu dan boleh baca sendiri. Di awal ni kan, saya cerita sikit kat awal ni, ada saya ceritakan metodologi bagaimana kita nak memahami ilmu tafsir. Saya sebut kat awal ni, dalam kitab ni ada mukadimah saya tuliskan, untuk menceritakan bagaimana kita memahami ilmu tafsir, bagaimana membaca ilmu tafsir. Kalau kita baca ni, kita faham untuk menggunakan tafsir ni bagaimana dibaca kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada orang bawah naungan kita, kepada murid-murid kita, cikgu-cikgu ya. Alhamdulillah ada di awal ni, ada saya nyatakan bagaimana kita memahami dan mengamalkan dan menyampaikan ilmu tafsir. Mudah. Ilmu tafsir ni bukanlah ilmu yang memerlukan kita duduk mengaji dengan guru. Kalau dapat lebih baiklah. Tuan-tuan dah mendengar bersama dengan saya ni, saya dengar daripada tuan guru saya ketika belajar dulu. Ada seorang ulama buta dari Jordan nama Syekh Fadhal Hasan Abbas, doktor ulama hebat ni, menulis banyak kitab. Kebetulan saya pun tengah rujuk kitab beliau pagi ni. Antara kitabnya, daripada puluhan kitabnya, ada kitab ni satu, Tafsirul Mufassirun. Ya, ni antara kitab beliau. Saja nak kenalkan tuan dengan bahasa Arab lah. Ni guru kami kat Jordan tu tau. Selain tu kita juga belajar dengan Syekh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khadiri. Kedua-duanya telah meninggal dunia, almarhum. Mereka pakar tafsir. Ya, jadi kami belajar ilmu ni untuk tuan-tuan tahu sanad ilmunya. Jadi tuan-tuan belajar dengan saya walaupun tak berjumpa dengan saya pada ketika ini, tuan-tuan mendapat sanad daripada saya, kepada tuan-tuan guru kami, kepada tuan-tuan guru mereka, dan sampailah kepada Rasulullah SAW. Ya, baik. Hal yuftarad wudu asna al-qira'ah al-Quran wa nahnu bilhafila wa mukhallatin bain nisa'i wa fatana wudu. Masya-Allah. Kita cakap bahasa Arab, Firdaus ni tadi orang Arab ke Melayu ni? هل أنت عربي أم أنت يعني غير ماليزي؟ تفضل تتكلم عربية. Ni sahabat dia kata, kalau kita menaiki bas contohnya, kita tak ada wuduk tapi kita baca Quran, apa hukumnya? Baca Quran dalam keadaan tidak berwuduk dengar baik. Baca Quran dalam keadaan tak berwuduk, hukumnya harus pegang Quran terjemahan, hukumnya harus tanpa wuduk. Tapi kalau bagaimana kalau kita nak pegang Quran yang purely Quran, kita kena ada wuduk.
Jadi baca Quran daripada ingatan kita. Contohnya dalam perjalanan kan, kita tak ada wudu, perjalanan kita buat kerja, contohnya kita nak menghafaz atau mengingatkan ayat diri kita pada surah daripada juz amma, baca tak ada masalah. Harus ia merupakan ibadah. Ya. Fatimah Azhara dapat di mana? Dapat daripada Ustazah Umi Fatih. Nanti masuk ke Telegram sahabat Ustazah Azhan. Kat situ ada pengedar tafsir Ibnu Katsir ni. Telegram sahabat Ustazah Azhan. Atau kalau nak beli direct pun boleh dekat www.telagabiru.com.my. Type dia perkataan Telaga Biru, nanti masuk ke kedai online kami. Ya. Baik. Sekarang ada promosi, kita adakan, ada macam-macam hadiah yang diberikan insya-Allah. Baik ya, kembali kepada ayat ni tadi. Jadi soalan saya dah jawab ya, mereka yang tak ada wuduk boleh baca Al-Quran. Tapi kalau berhadas besar, haram baca Al-Quran. Hadas besar maknanya perkara-perkara yang berlaku disebabkan sebagai contohnya keluar mani, sebagai contohnya bersetubuh, sebagai contohnya perempuan haid, nifas. Mereka ni merupakan mereka yang berhadas besar, maka diharamkan baca Al-Quran. Tapi bagi mereka yang berhadas kecil, dia cuma tidak ada wuduk sahaja, maka harus baginya membaca Al-Quran. Cuma nak pegang Quran yang sebenar-benar Quran tu tak boleh lah, hukumnya haram. Oh, dia bukan orang Malaysia. Masya Allah, Masya Allah, barakallahu fikum. Wajib alaika ya Firdaus, la yushtaratul wudu, la yushtaratul wudu li qira'atil Quran, la yushtarat, يعني لا يفترض الذين يريدون قراءة القرآن غير متوضع أن يكون على وضوء. هكذا الجواب. طيب. Okey, tuan ni. Jadi ayat dimaksudkan ni, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adhan lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه سلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Golongan yang menafkahkan harta jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, maka mereka memperolehi pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kebimbangan terhadap mereka dan tidak perlu mereka bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih utama dari sedekah yang diiringi yang satu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Wahai orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya kerana riak kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian. Maka perumpamaan mereka itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka terjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai satu pun daripada apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak beri petunjuk kepada orang yang kafir. Assalamualaikum semua, barakallahu fikum. Terima kasih Adnan. Terima kasih semua, Anis, Amirul Siddiqin, ya, memoris kita, sahabat yang hadir semua dalam program kita, Azmi Adnan, ya, Maimunah dekat Facebook. Terima kasih semua. Allah memuji orang menafkahkan harta jalannya dan tidak menyertai kebaikan dan sedekah yang diinfakkan itu dengan mengungkit-ungkit di hadapan penerima dan tidak pula di hadapan orang lain, baik melalui ucapan atau perbuatan. Jadi maknanya buatan kita, kalau kita melakukan nafkah kemudian cerita-cerita kat orang, tunjuk-tunjuk kat orang, ini yang dikeji oleh Allah SWT. Dia beri amaran. Semalam kita dah ceritakan antara orang yang mula-mula dihukum di akhirat, dicampakkan ke neraka, na'udzubillahi min zalik, adalah 3 golongan. Seorang daripadanya adalah orang yang menunjuk-nunjuk kedermawanannya kat dunia, tapi bukan kerana Allah, nak meraih simpati dan juga pujian manusia, maka dia di antara yang awal dicampakkan ke dalam neraka. Selain daripada itu, orang yang berjihad di jalan Allah untuk menunjuk-nunjuk keberaniannya. Selain daripada itu, juga adalah orang yang menunjuk ilmunya, menyampaikannya supaya orang mengatakan dia lah yang paling alim. Dia bukan menyampaikan ilmu kerana nak manusia tahu halal haram, tapi nak mereka semua kenal dia sebagai tokoh agamawan yang paling dihormati. Dia lah yang paling alim, orang lain semua jahil. Ini adalah sikap-sikap yang akan mengakibatkan pelakunya dicampakkan ke dalam neraka lebih awal daripada makhluk ataupun manusia yang lain. Baik, jadi Allah firmankan kat sini wala azza, ni satu kelebihan yang daripada tafsir Ibn Katsir. Saya dah cerita pada tuan-tuan, tafsir Ibn Katsir ni tafsir menggunakan
pendekatan mengambil tafsiran daripada ayat-ayat yang lain untuk kita faham. Kerana ayat dalam Quran ni ada beberapa ratus ribu perkataan yang digunakan oleh Allah SWT. Maka ayat itu saling mentafsirkan satu sama lain. Tinggal lagi tak semua orang memahaminya. Maka ada sebagainya akan cenderung untuk milih hadis-hadis Nabi yang memberikan penjelasan. Saya dah kata pada tuan-tuan ni, tafsir dalam istilah ilmu Al-Quran ni ada banyak pattern. Ada perkara ditafsirkan oleh Nabi, ada tafsir ditafsirkan oleh para sahabat, ada tafsir yang berkaitan dengan bahasa-bahasa Arab yang memerlukan penjelasan. Bila kita belajar bahasa Arab, contohnya kat universiti yang berkaitan dengan subjek-subjek tafsir ni, kita mesti akan berkaitan dengan ilmu yang dipanggil sebagai syair, iaitu apa kita panggil sebagai puisi-puisi Arab lama. Ini merupakan satu penjelasan kepada Al-Quran, kerana Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu kadang-kadang macam sahabat Nabi pun mereka tidak faham. Contohnya macam Umar Khattab radhiyallahu anhu ketika bertanya kepada Abu Bakar, apa maksud wa fakihatan wa abba mata'al lakum wa li an'amikum. Fakihatan kita fahamlah buah-buahan, tapi abba ni apa maksud? Maka Abu Bakar pun menjawab itu merupakan tanaman yang keluar daripada bumi, rumput-rumput. Itu macam kita macam seolah macam ulam-ulam. Makanan yang keluar daripada rumput. Maka datangkan syair Arab untuk membuktikan penggunaan itu ada dalam variasinya, dalam penggunaan oleh orang-orang Arab. Itu ilmu tafsir, tuan-tuan ni. Jadi ilmu tafsir ni, tafsir berlainan daripada takwil pula. Apa maksud tafsir, apa maksud takwil? Saya bagi contoh pada tuan-tuan. Ketika Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan para sahabat untuk bincang, maka Sayyidina Umar turut memasukkan Abdullah bin Abbas yang pada masa itu masih anak-anak lagi untuk turut serta. Menyebabkan para sahabat semua rasa macam tidak senang, bertanya, kenapa budak ni dimasukkan? Walana minal abna'i mithluhu. Kami pun ada anak sebaya dengannya, pasal apa Amirul Mukminin Sayyidina Umar masukkan dia juga bersama kita? Kita pun ada anak sebaya dengannya, apa istimewanya dia? Maka Sayyidina Umar berkata, Sayyidina Umar terus pergi kepada soalan, adakah kamu mempunyai tafsiran terhadap ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bila datang kemenangan Allah dan pembukaan kota Mekah, cuma kamu tafsirkan ayat ini. Maka semua para sahabat mentafsirkan itu menunjukkan kepada kemenangan Islam dan manusia masuk Islam berbondong-bondong ramai ini. Allahu Akbar. Ustaz Nubayah Mahmud bersama kita ke? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Hijrah biiznillah, sahabat dimuliakan Allah sekalian, ya. Maka mereka semua mentafsirkan ayat itu dengan mengatakan bahawa kemenangan Islam dan juga berbondong-bondongnya manusia masuk Islam. Kemudian Sayyidina Umar pun tanya kepada Abdullah bin Abbas, apa pendapatmu tentang ayat ini, wahai anak? Abdullah bin Abbas pun menjelaskan ayat itu secara jelas. Intinya, apa yang tersirat di sebalik yang tersuratnya merujuk kepada kewafatan Rasulullah SAW. Kerana bila menerangkan tentang agama dah lengkap dan sempurna, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Agama dah sempurna diturunkan, maka misi Nabi akan berakhir di situ. Terima kasih yang kirim star pada saya, barakallahu fikum. Jadi ini maknanya takwil. Takwil tu kita membawakan penjelasan yang tersirat di sebalik ayat yang kita nampak zahirnya begitu, tapi batinnya mengandungi makna yang lain. Jadi dia memerlukan satu pentafsiran, satu pemahaman yang teliti dan mendalam, sehingga melayakkan seorang itu menjadi ahlu at-ta'wil. Sebab itu kita baca di awal surah Ali Imran, nanti ada peluang kita terus ke surah Ali Imran. Saya pernah membaca surah Ali Imran kepada tuan-tuan dalam siri tafsir saya ketika PKP yang lalu, kan. Waladhi anzala ayatun muhkaman minha umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Allah menjelaskan tentang adanya ayat yang dipanggil sebagai muhkam dengan mutasyabihat. Ada ayat yang bersifat muhkam, ada ayat bersifat mutasyabihat. Ya. Jadi bila datang mutasyabihat ni, waladhi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa amal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Wa rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ini ayat ke-7 surah Ali Imran. Itu Allah menyatakan Allah lah menurunkan Al-Quran itu padanya ayat yang muhkam. Muhkam ni jelas. Dan ada pula yang bersifat mutasyabihat. Ada orang yang dalam hatinya ada bengkok, penyimpangan, maka dia suka mengikut benda-benda yang mutasyabihat ini untuk menimbulkan fitnah dan menimbulkan takwilan-takwilan yang salah. Jadi kat sini merujuk kepada perkataan takwil itu beza daripada tafsir. Tafsir adalah benda yang bersifat riwayat. Datang daripada Nabi, datang daripada para sahabat, datang daripada ahli lughah, datang daripada para ulama.
Itu namanya tafsir. Tapi bila merujuk pada takwil, dia adalah satu pemahaman yang mendalam, yang terselindung, yang tersirat di sebalik antara surat. Itu namanya takwil. Ada beza ni tuan-tuan? Nanti kita belajar lebih lanjut lagi. Baik. Sikit-sikit saya sebut di sudut ilmu ulum al-Quran untuk tuan-tuan faham. Disiplin ilmu tafsir ni memerlukan kepada penguasaan bahasa Arab. Taklah saya kata saya ni alim benar bahasa Arab, tak tuan-tuan. Ini yang saya belajar, saya nak sampaikan kepada tuan-tuan tahu. Mudah-mudahan ada satu jariah ilmu yang ke arah kita memahami Al-Quran. Al-Quran tu, dan ada satu lagi marhalah, ada satu lagi chapter, fasa dalam belajar Quran namanya tadabbur. Tadabbur tak akan berlaku melainkan kita ada kefahaman bahasa Arab. Kalau orang tak ada kefahaman bahasa Arab, dia kata tadabbur, itu dekat dengan bohong sebenarnya. Ya, kerana tafsir yang pertama guna takwil, tadabbur mahalah yang ketiga. Tadabbur tu kita memahaminya mesti bersumberkan kepada bahasa Arab. Saya nak cerita perjalanan ke arah memahami ilmu ni bukan perjalanan mudah, ada kapit dibentangkan, tak kena ada usaha. Baik tuan yang mulia Allah sekalian. Jadi dalam ayat ini menceritakan tentang sikap orang yang dibenci oleh Allah itu yang sangat bahaya, kerana dia bila memberi dia menyakiti orang yang menerima tu. Aku kau tak bantu, kau boleh sampai situ tak? Ada anak kau boleh pandai macam tu tak? Tengok kata-kata dia, tindakan dia. Jadi kita kena jauhi perkara sedemikian tuan-tuan, kerana amalan ini sangat merugikan. Sia-sia apa yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah SWT. Allah gambarkan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Orang yang melakukan perkara-perkara menunjuk pada manusia ni ke akhirat besok akan dinampakkan segala amalannya itu ibarat gunung besarnya. Tak kala dia nak pegang gunung itu, besar banyak pahala reward yang aku dapat. Rupa-rupanya bila dekat, intan nahtera, salam semua, rupa-rupanya dia debu-debu berterbangan. Tak ada nilai di sisi Allah. Allah nampakkan saiznya sahaja, tapi hakikatnya dia merupakan satu benda yang tak berguna untuknya. Baik. Masya-Allah, Messi, Ronaldo pernah diikut juga. Masya-Allah. Ya. Dalam ayat ini selanjutnya Allah menjanjikan kepada mereka pahala yang melimpah ruah atas perbuatan itu, lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Saya terang kepada tuan-tuan antara nikmat kehidupan yang paling besar sekali bila Allah cabut daripada kita rasa risau terhadap masa depan yang belum tentu dan rasa sedih terhadap apa yang telah berlaku. Ya, nak buat apa sedih, benda dah berlalu. Nak buat apa bimbang, benda tu bukan dalam pencaturan kita. Kita hanya meletakkan roadmap untuk pergi. Apa yang berlaku kita tidak tahu, kita serahkan kepada Allah. Janganlah kebimbangan, kerisauan itu bertapak dalam hati kita sehingga menjarakan kita dan menghalang kita untuk membuat berbagai-bagai pencapaian dan kejayaan. Sudahlah ya, dah meninggal, nak buat macam mana? Bukan boleh kita hidupkan orang telah mati itu kembali. Jadi teruskan kehidupan, carilah peluang, dekatilah orang-orang yang salih dan salihah dan hidup kita. Macam itulah Allah memberikan kepada seseorang itu kekuatan. Baik ya. Qaulun ma'ruf, perkataan yang baik, iaitu kata-kata yang baik dan doa bagi seorang muslim. Ya, wa maghfiratun, dan memberikan kemaafan. Khairun min sadaqatin yatba'uha azza. Lebih baik daripada sedekah yang diringan satu menyakitkan hati si penerima. Wallahu ghaniyun halim. Allah itu maha kaya daripada makhluk-makhluknya. Dia tak perlukan kita. Kita yang rugi kalau kita tak memberi, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Gitu ya, dalam hidup ni kita bila dapat satu nikmat, contohnya rezeki lebih, kita pun keluar zakat. Keluar zakat pada pusat zakat wajib tahu. Kemudian zakat pun tengok kerana kita ni konsisten ataupun nilai kita bagi amount dia tu besar, dia pun pulang kepada kita berapa persen untuk rebate. Ni tuan bolehlah bagi sendiri zakat ni kepada adik-adik memerlukan. Ni bisnes besar lah biasanya. Tak silap saya lebih daripada 100,000 zakat dikeluarkan ni. Maka dia pulang kepada kita. Ya, kalau orang zakat ada, mereka boleh jawab. Maka kita pun dapat pulangan itu, kita bagi pada adik-adik kita. Adalah syarat-syaratnya, kita kena letak nama, nombor IC dan sebagainya, untuk membuktikan ada apa dipanggil sebagai transparansi lah. Maka ketika kita ambil wang itu bagi kepada adik-adik yang memerlukan, kita cakap kepada kakak kita, kak ni ada sikit hadiah kak ya. Ingat tahu, zakat tak perlu, tak wajib kita pergi sebut, ni zakat saya tak wakaf mesti guna untuk tujuan ni, tak boleh untuk, tak payah tuan-tuan. Macam juga ibadah korban kita lakukan, bila ada sembelihan itu kita bagi pada orang yang kita nak bagi, tak perlu kita sebut ni adalah ini adalah korban saya tahu. Ni saya bagi awak miskin tahu. Jangan sebut macam tu lah tuan-tuan. Nyakit hati orang buat apa, memang kita tahu dia miskin, sudahlah. Ya, ataupun dia orang adik-beradik kita ke sebagainya, walaupun dia orang kaya, kita dibagi juga 1/3 daripadanya kan. Tapi tak payahlah sebut bagi yang miskin tu, ni miskin, kau miskin, aku bagi korban. Jangan sebut gitu tuan. Cakap ni ada hadiah sikit, ya, doa kami. Saya pun doakan tuan-tuan makin maju. Ya, dalam kurungan tahun depan tak terima zakat lagi, contohnya begitulah. Jangan sebut depan dia terang-terang.
Jadi kata-kata yang baik itu penting. Bayangkan kita pergi ziarah orang kaya yang sakit, RM1,000 kita bagi pada dia pun dia tak perlukan. Dia doang juta-juta je, RM10,000 pun dia tak pandang. Tapi kita kata perkataan yang beri pada dia harapan. Datuk, insyaAllah Datuk sihat dia. Saya pun ada kawan macam Datuk ni, dulu kena penyakit macam ni, 2-3 hari lepas tu dia pun keluar hospital. 2-3 hari pula dia, tuan-tuan dimulai kat Allah sekalian. Jadi kata yang baik-baik. Kan kita dalam message kita adik-beradik pun gunakan yang baik. Kan kita cakap salah kan ada left group pula. Gitulah ya, dah tu pun nak mengajuk kadang-kadang payah juga. Ya. Jadi Osman Nusari, ahlan salam barakallahu fikum. Terima kasih semua. Ibrahim Mokhtar Mat Ali, ahlan salam. Sahabat di TikTok, terima kasih semua yang hadir dan juga kongsi kuliah ni kepada teman-teman lain. Barakallahu fikum. Terima kasih Jamil Kamin yang kirim star kepada saya. Terima kasih semua tak terbalas jasa tuan-tuan menyokong kuliah ilmu ni. Mudah-mudahan dengan sokongan tuan-tuan ni kita dapat terus adakan majlis ilmu macam ni. Dan sebelum terlupa saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada sahabat yang anak-anak mereka dah masuk asrama penuh. Yang beritahu kepada saya, alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan anak-anak tu menjadi zuriat yang salih, yang salihah kepada kita semua. Dan saya difahamkan ada anak-anak yang beritahu, mak bapaknya beritahu anaknya dapat masuk mengikuti perubatan. Alhamdulillah, syukur, terima kasih. Tahniah, mudah-mudahan anak tu menjadi doktor pakar akan datang. Dan kesukaran para doktor yang dialami pada hari ini berakhir tak lama lagi. Ya, bulan Ramadan, bulan mustajab doalah banyak-banyak ya. Mudah-mudahan anak-anak kita, menantu-menantu kita yang belum dapat kerja, belum dapat permanent dalam kerja sedangkan jasanya banyak itu dimudahkan oleh Allah SWT. Cikgu-cikgu kontrak semua mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, dapat jawatan tetap, dapat berkhidmat dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan baik, jantan sejati, ahlan wa sahlan. Terima kasih semua. Kita apa guna simple ni kitab ni, Tafsir Ibn Katsir. Ni set dia lengkap ni kat kiri kanan sini. Tafsir Ibn Katsir cantik. Tuan-tuan boleh dapatkan daripada www.telagabiru.com.my. Belilah online. Bagi tuan-tuan yang nak dapatkan daripada Ustazah Umi Fatih, tuan-tuan boleh dapatkan dengan harga yang menarik. Umi Fatih, Ustazah Nurilis, yang banyak jasa bersama kita mencatat kuliah-kuliah kita. Yang tuan-tuan, bagi yang belum masuk ke Telegram sahabat Ustaz Azan, dijemput. Kerana kat situ doa-doa yang kita belajar semua dimuatkan. Kuliah kita semua ada kat situ, nota-nota semua ada kat situ. Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Yang ada Telegram boleh download lah Telegram punya apps. Ada banyak manfaat insya-Allah. Muhammad Abdullah alaihi wasallam, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah sekalian. Yok Paris, terima kasih semua. Yusuf Khalil, tolong Yok Paris masukkan dekat Telegram, dekat TikTok kita link untuk ke Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Baik. Kemudian kita lihat lagi tuan-tuan, orang yang memberikan sedekahnya dalam keadaan menunjuk ni, kallazi yunfiqu malahu ria'an nas. Orang menafkahkan hartanya kerana riya. Janganlah kamu hapuskan pahala sedekah kamu dengan menyebut pemberian itu menyakiti si penerima. Kerana apa yang kamu lakukan sepatutnya kerana Allah, bukan kerana manusia. Ya, baik. Kemudian pada muka 724 ni, paragraf yang terakhir. Kemudian Allah memberikan perumpamaan orang berinfak dengan ria. Al-Dhahab mengatakan mengenai orang menyertakan infaknya dan tindakan menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti si penerima sedekah. Allah berfirman, famathaluhu kamathali Safwan. Dia umpama batu yang licin. Safwan ni ada banyak makna. Salah satu maknanya lah batu yang licin. Safwan juga makna bersih. Perkataan safi, safiyun, safa'ul qulub, safiyah, sad fa ya ta, safiyah. Kalau lelaki safiyun, sufiyun. Ini menunjuk pada benda-benda yang baik. Begitu juga Safwan pun salah satu maksudnya adalah batu yang licin. Bayangkan batu yang licin itu ada tanah di atasnya. Melekat tak tanah tu kat batu yang licin tu? Dah tentu tak melekat lah kan. Syamsul Fuad, Syaima, alhamdulillah semua. Tongkat Jibril pun ada, masya-Allah. Nurihan Arif, sahabat juga sekalian. Tolong share pada teman kita yang lain tahu. Semoga ada menjadi jariah ilmu untuk kita pada pagi ni. Pagi Khamis, dah masuk 15 Ramadan ya kan? Cepatnya masih berlalu. Mudah-mudahan tuan-tuan kita semua dapat khatam Quran dapat Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita dapat meningkatkan sedekah kita. Jangan lupa hantar makanan kepada jiran tetangga kita supaya kita dapat pahala mereka, dan mereka pun pulangkan balik semula kepada kita makanan juga. Semua orang berpeluang untuk menaja puasa orang lain walaupun dengan kurma sebiji yang diberikan. Baik, lanjut lagi.
Jadi di sini Allah SWT memberikan bandingan, perumpamaan orang yang bersedekah, yang menunjuk sedekahnya itu umpama batu licin, di atasnya ada tanah. Alaihi turabun fa asabahu wabil. Di atas tanah, kemudian tanah itu, batu itu ditimpa hujan, maka tentulah tanah itu akan hilang dari permukaan batu yang licin itu, kerana dia tak boleh melekat, dia tak ada ground kat situ. Brother Goja Salahuddin Cendawan, salah semua sahabat Nur Hazani. Ya. Maka apa yang berlaku kat situ? Hujan menjadikan batu itu licin, tak ada satu pun yang kekal di atasnya, kerana semua tanah di atasnya hilang. Demikianlah halnya perbuatan orang riak, akan hilang dan lenyap daripada Allah, di sisi Allah, meskipun amalan itu kelihatan oleh mereka. Jadi bandingan yang dikemukakan kat situ, batu yang licin, nampak tanah di atasnya, tapi lambat laun tanah itu pasti akan luput, kerana hujan yang turun, hujan akan mengalirkan tanah itu. Ya. Kemudian Allah baru masuk yang berikutnya, ayat 265, wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fayn fa in lam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna khabir. Dan perumpamaan orang yang belanjakan hartanya akan mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan yang lebat. Maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali ganda. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Di sini Allah membuatkan perumpamaan untuk orang beriman menginfakkan hartanya mencari keridhaan Allah. Itu yang dinyatakan sebagai wa tathbitan min anfusihim. Itu sebab ada doa yang Nabi ajar kita, Allahumma thabbitni waj'alni hadiyan mahdiyah. Ketika Nabi mengetahui ada seorang sahabat baru masuk Islam, namanya Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu an. Salam Abang Zaini, barakallahu fikum. Terima kasih semua ya. Abang Soto pun ada, Fairuz Husnira. Maka Jarir ni adalah seorang ketua kabilah. Dia masuk Islam. Nabi menugaskannya untuk merobohkan sebuah patung berhala, Zil Khalisah, ya, yang terletak jauh. Maka dia tak boleh menaiki kuda. Nabi menyuruhnya untuk menaiki kuda, tapi dia tinggi sangat. Jarir tinggi orangnya, tinggi lampai, tegap. Dan dia kalau naik kuda dia melayang, kerana tinggi sangat. Kan orang tinggi ni ada komplikasi tertentu, tuan-tuan ni. Mungkin ada masalah paru-parunya, utamanya kalau dia menghisap vape pula. Tinggalkanlah hisap-hisap benda ni, tuan-tuan. Ya. Maka Jarir Abdul Bajali ni tak boleh naik kuda kerana ketinggiannya yang ekstrim. Maka Nabi pun mendoakan untuknya. Dalam doa Nabi, menepuk bahunya, dadanya, Nabi mendoakan, Allahumma thabbithu waj'alhu hadiyan mahdiyah. Allahumma thabbithu waj'alhu hadiyan mahdiyah. Doa ni kita baca kepada anak-anak kita, bukan saja untuk isu yang macam tadi, tapi juga untuk memberi kepadanya satu kekuatan, motivasi dan doa daripada Allah supaya anak ni tetap dalam hidayah. Kerana maksud doa ni sangat baik, seperti disyarahkan oleh para ulama. Ya, contohnya dalam Musnad Ahmad, dalam hadis ini diriwayatkan, Allahumma, ya Allah, tetapkan anakku ini dalam hidayahmu, jadikan dia pembawa hidayah dan tempat turunnya hidayahmu. Maknanya kita nak pada dia ada kualiti kepimpinan lah. Orang ikut dia kerana kefahaman dia kepada Islam. Macam tu maksudnya. Katalah semua umat senang dan mewah, bagaimana kaedah sedekah nak dibuat? Sekadar bertanya. Kalau semua orang kaya dan mewah, ni zaman-zaman tentulah akhir zaman nanti. Ni zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dulu. Ya. Nanti kalau berlaku nanti kita jawab macam mana Tuan ni boleh kalau sekalian. Jadi dalam konteks ini bila dinyatakan, maka Nabi mendoakan untuknya. Kita doakan untuk anak kita, Allahumma thabbithu waj'alhu hadiyan mahdiyah. Ya Allah, tetapkan anak aku dalam hidayah, jadikan dia pembawa hidayah, jadikan hidayah turun kepadanya, pertama-tamanya banding orang lain. Kalau anak kita perempuan, Allahumma thabbitha waj'alha hadiyatan mahdiyatan. Allahumma thabbitha waj'alha hadiyatan mahdiyatan. Ya Allah, tetapkan anak perempuanku dalam hidayah, jadikan dia pembawa hidayah, dan juga petunjuk itu turun kepadanya seluruh orang lain. Ustaz, rambut bahagian tepi telinga perempuan wajib kena wuduk ke? Tidak, dalam mazhab Syafi'i memadailah sebahagian. Walaupun 3 helai rambut memadai untuk dibasuh dengan air wuduk, dikenakan air wuduk, cukup. Ya, Salmaris. Okey. Jadi balik kepada ayat ni tadi, Allah menceritakan wa tathbitan min anfusihim. Dia buat satu perkara tu nak tathbit, nak diri dia berada dalam hidayah Allah dengan sebenar-benarnya. Mana dia buat ni dengan penuh keikhlasan lah. Dia mengharapkan segala-galanya balasan daripada Allah, bukan balasan manusia.
Ya. Baik. Jadi ini adalah perumpamaan untuk orang beriman yang nampak akhirat, kalkulator akhiratnya aktif. Baik. Nanti Ustazah Umi Fatih masukkan dekat Telegram doa yang kita belajar tadi. Baik. Jadi apa dimaksud kat sini? Allah beri pahala yang perbuatan tersebut dengan pahala yang banyak. Ini semakna dengan hadis Nabi yang kita belajar berkenaan dengan puasa. Man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa dengan sebenar-benarnya keimanan dan juga mengharapkan pahala daripada Allah jua, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Jadi maksud wa tasbita min anfusihim ni adalah keteguhan. Kata Imam Sya'bi bahawa percaya dan yakin. Demikian juga dikatakan Qatadah, Abu Salih dan Ibn Zaid. Ini juga pendapat pilihan Ibn Jarir. Mujahid dan Hasan berkata artinya mereka benar-benar yakin bahawa sedekah mereka itu akan dijaga oleh Allah. Jadi firman Allah lanjut seperti kebun yang terletak di dataran tinggi. Macam kat Cameron Highland. Tempat tinggi, subur, sejuk. Macam tu ya. Jadi rabuah ni berarti tanah tinggi. Ibn Abbas dan juga Al-Dhahab menambah dan dalamnya terdapat sungai-sungai pula. Bayangkanlah satu tempat yang sangat indah, subur, dapat hujan yang cukup, air yang dibekalkan cukup, subur tak tanah tu. Maka kita tanam apa pokok, buah-buahan ataupun pokok tanian pun akan hidup. Jadi inilah kelebihan. Kalau kita dapat siram, hasilnya 2 kali ganda. Kalau kita tak dapat siram, bergantung dengan hujan yang turun pun, hasilnya pasti akan ada. Begitulah kehidupan orang yang melakukan sedekah kerana Allah semata-mata, bukan kerana manusia. Ya. Ustaz, doa tadi sesuai tak untuk didoakan kepada suami? Ya, sangat sesuai cendawan. Allahumma thabbithu wa ja'alhu hadiyan mahdiyah. Ya Allah, tetapkan suamiku dalam hidayahmu, jadikan dia ni pembawa hidayah dan tempat turunnya hidayah. Boleh baca untuk suami juga ya. Untuk anak, untuk siapa saja. Baik, Ibn Jarir mengatakan rabuah ni ada 3 bahasa, iaitu qiraah. Tengok ini tafsir Ibn Katsir punya kelebihan. Penduduk Madinah, Hijaz dan Iraq keseluruhannya membaca rubuah dengan dhammah bagi depan ya. Dan sebagian penduduk Syria, Syam maknanya Syam dan Kufah membacanya rabuah, iaitu fathah. Dan ada juga yang mengatakan rabuah itu merupakan kabilah Tamim, bacaan oleh kabilah Tamim dibaca ribuah. Ini merupakan qiraah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini bahasa Arab punya keunikan. Boleh baca rabuah, boleh baca ribuah, boleh baca rubuah. Ya, dan ketiga-tiganya membawa makna yang hampir sama. Inilah keistimewaan yang ada dalam bahasa Arab, kerana baris itu kadang-kadang membawa makna berbeza, kadang-kadang membawa makna yang sama. Gitu Jadi asabaha wabil, disiram oleh hujan lebat, iaitu hujan lebat sebagaimana yang telah dikemukakan, ia menghasilkan hasilnya sebanyak 2 kali, harvestnya 2 kali anda. Kalau kita ibaratnya macam sawah padi lah, hujan dapat, terusan pun dapat, maka hasilnya banyak. Kalau tak ada saliran pun, padi rumah pun tetap dapat hujan juga, hasilnya sekali, kalau tak 2 kali pun. Ini kelebihan tanah yang berkat, kerana pokok pangkalnya orang melakukan satu sedekah itu kerana Allah, bukan kerana makhluk. Maka diumpamakan macam tanah yang subur, duduk dekat kawasan bukit yang terdedah kepada hujan, terdedah kepada sumber air yang mencukupi. Ya, Mira, ni kitab tafsir Ibn Katsir, jilid yang pertama. Nampak tak? Cantik kitab ni. Ni biru, dalamnya tulisannya biru, nampak? Hadis-hadisnya. Bahagian teks Qurannya itu diwarnakan biru, terjemahannya biru, kemudian warna hitam. Cantik dapatkan segera. Pegang ni pun dah nikmat, tahu ada benang lagi. Baik firman Allah, fa illam yusibha wabilun fatal. Kalau hujan lebat tak menyirami pun tak mengapa, kerana ada hujan gerimis. Al-Dhahab mengatakan talun berarti gerimis. Dengan hujan lebat itu, kebun tidak pernah kering dan juga gersang. Kerana meskipun kebun tidak mendapatkan curahan hujan lebat, dia telah mendapat percikan gerimis. Dan gerimis pun cukup memadai. Demikianlah amal orang yang beriman, tidak akan sia-sia. Allah pasti menerimanya dan diperbanyakkan ganjarannya. Dikembangkan sesuai dengan jerih payah orang yang beramal itu. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah melihat apa yang dikerjakan. Artinya tidak ada satu yang tersembunyi daripadanya. Jadi kita belajar satu perkara pada hari ini belajar supaya dalam hidup ni kita melakukan amalan biarlah kerana Allah. Bimbangnya Nabi tentang penyakit riak ni, sum'ah dan sebagainya, bila Nabi keluar melaksanakan ibadah haji, Nabi tu maksum tu, Nabi bersabda, Allahumma labbaik
hajjatan la riya'a fiha wala sum'ah. Nabi nyatakan, ya Allah Tuanku, ini merupakan haji daripada aku minta padamu diselamatkan daripada riak dan juga sum'ah. Riak ni maknanya menunjuk pada orang, dia berkata ara'a. Kalau sum'ah ni datang perkataan sami'a. Samma'a maknanya memperdengarkan, maknanya suka kalau orang puji-puji. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini adalah satu peringatan untuk kita. Nabi pun takut penyakit riak ni. Riak ni merupakan syirik sebenarnya. Kerana seorang melakukan satu perkara nak menunjuk pada manusia, nanti di akhirat akan dikatakan kepadanya, pergilah rujuk pada manusia itu. Engkau buat amalan bukan kerana aku, tapi kerana mereka. Bukan? Minta pada dia rahmat daripada sisi mereka. Kalau engkau buat kerana manusia, cari manusia tu. Mana kita nak juta-juta orang? Mana kita nak cari siapa yang dulu kat dunia kita buat amalan tu menunjuk kerananya? Tuan-tuan dimuliakan sekalian, set tu yang kan ya, benda yang sama je. Kat atas ni pun sama juga. Ni pun sama. Ya. Ini pun sama juga. Saya ada dua cetakan yang terdahulu, cetakan yang sekarang. Ini yang terbaru lah dekat kanan saya ni. Isi dalamnya sama, alhamdulillah. Cuma yang ni ada mukadimah yang saya sampaikan, ceritakan tentang bagaimana kita membaca ilmu tafsir, bagaimana kita mengamalkannya. Mudah faham, mudah amal, insya-Allah ya. Baik. Ahlan wa sahlan Haji Muhammad Irwan, Muhammad Fendi, Syahri Mizan. Baik, setakat ini saja dulu ya. Saya janji untuk nak ceritakan tentang seorang ulama hadis kan, yang terkemuka, yang telah bersedekah dengan banyak hartanya kepada orang yang terkencing dalam masjid tu kan. Nampaknya tak sempat lah tuan-tuan, pukul 8 lah. Saya ada meeting pagi ni, insyaAllah. Nanti kita sambung lagi pagi esok, insyaAllah, dengan izin Allah. Pagi esok tak sempat. Pagi esok saya ada program di Astro. Ada kuliah kat Astro. Terima kasih Abu Pres InsyaAllah kalau sempat nanti kita sambung pagi Sabtu, insyaAllah. InsyaAllah besok Jumaat kan. Jumaat ke berapa dah? Jumaat kedua, ketiga dah untuk kita punya Ramadan, kita punya Ramadan pada kali ini. Subhanallah, masya-Allah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan jangan lupa bagi mereka yang nak menunaikan ibadah umrah dalam bulan Syawal, kami masih lagi buka penyertaan. Yang mulia Raja Uzlin, pokok ada yang dengar ni nak maklum kepada adik-adik, kami ucapkan terima kasih banyak. Bagi yang nak menghantar adik-adik, mungkin nak hadiahkan kepada pekerja, Zazan Travel menyediakan package untuk Syawal, mana ke Ramadan kita dah penuh dan jemaah semua pun dah bergerak, ada yang dah pulang. Bagi mereka yang tak kesempatan nak pergi Ramadan, mereka boleh pergi dalam bulan Syawal. InsyaAllah Syawal ni antara kelebihannya tak ramai orang pergi, jadi ada kemudahan, mudah untuk cium Hajar Aswad, mudah untuk masuk Raudah, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan yang belum kesempatan boleh pergi dalam bulan Syawal, dan harganya pun jauh lebih murah bandingkan Ramadan. Jadi bagi mereka yang nak pergi, jemputlah pergi bersama dengan Zazan Travel, insyaAllah. Bukan perjalanan setakat perjalanan pelancongan, perjalanan penuh dengan pentarbiahan, penuh dengan pengisian, insyaAllah. Pembimbingan kita pada kali ini adalah Ketua Bimbing kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ramli Ma'amin, seorang yang berkeahlian dalam bidang firak Islamiyah, dalam perkara-perkara berkaitan dengan kumpulan-kumpulan umat Islam, ajaran-ajaran sesat. Beliau ada kepakaran di situ untuk boleh belajar dengan beliau Yang bagi Ustaz Ramli yang mungkin berada bersama kita pada waktu pagi ini, mudah-mudahan dapat bimbing yang terbaik mungkin. Bagi mereka yang mengikuti umrah bersama Zazan Travel, bulan Syawal kita masih dibuka lagi, tak banyak dah tempat tinggal. Segera, jangan tertangguh. Mudah-mudahan Allah mudahkan perjalanan kita Baik tuan, sallallahu alaihi wasallam. Amin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع اصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احسنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ونهب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. آتنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واتنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. اللهم ثبتنا وجعلنا هداة مهديين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih tuan-tuan. Terima kasih lagi yang like saya kat TikTok, yang belum jadi member dijemput jadi ahli dalam kelab TikTok saya. Boleh like, boleh share, boleh follow. Tolong khabarkan kepada teman yang lain. Moga-moga ini menjadi jariah kita bersama. Terima kasih sahabat kat Facebook. Terima kasih semua saudara-saudara Jana Yusof. Terima kasih Frik Zul. Terima kasih Nur Hayati, Nisri Umar, Aizda, Baby Nubaizura Abdullah. Terima kasih Bacok JR.
Ya, Johor Cat. Terima kasih Mas Shiza Kik. Terima kasih sahabat dimuliakan Allah sekalian. Tolong share pada teman yang lain. Terima kasih dekat TikTok, terima kasih dekat Facebook. Hijrah biiznillah, Ummu Nuair, dekat sayang, barakallahu fikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sembahyang sunat duha dan masuk waktunya. Moga Allah mudahkan segala urusan pada kita pada ini, murahkan rezeki kita, selamatkan kita dari penyakit-penyakit bahaya, dan tunaikan semua hajat kita. Yang mulia Datuk Ira Abdullah Zubair, wassalam semua. Ya. Terima kasih Rohayu Sanusi, terima kasih semua. Adam, terima kasih. Terima kasih semua. Jumpa lagi pagi Sabtu insyaAllah. Besok bagi tuan berkesempatan boleh tengok saya di Astro Go Shop pagi esok. Ada pengenalan tentang Quran baru kami. Kesempatan pagi Sabtu nanti kita sambung dengan kuliah tafsir kita lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.